membincangkan sebuah kajian ataupun satu kajian berkaitan tentang penghayatan rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam kalangan belia di kampung anak ikan, iaitu di Terengganu. Pertama sekali, mengikut aspek demografi, yang pertama iaitu umur. Majoriti responden ialah responden yang berumur 18 hingga 21 tahun, iaitu seramai 41 orang daripada 55 orang responden. Dan yang paling rendah adalah berumur 26 hingga 30 tahun, iaitu seramai 4 orang sahaja. Seterusnya, berdasarkan jantina pula, majoriti responden adalah wanita ataupun perempuan, iaitu 37 orang, dan selebihnya adalah lelaki. Jadi, ini merupakan bahagian demografi kajian kami. Aspek yang pertama, 100% responden bersetuju kesopanan dan kesusilaan membentuk jati diri sendiri. Kesemua responden yang ditemui mengakui bahawa prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan membentuk jati diri sendiri sebagai warga negara Malaysia yang mengamalkan adab dan adat timur. Aspek yang seterusnya, 98.2% bersetuju kesopanan dan kesusilaan perlu dihayati dan diamalkan dalam setiap tingkah laku individu, manakala 1.8% tidak bersetuju. Ini menunjukkan majoriti belia kampung anak ikan bersetuju kesopanan dan kesusilaan perlu dihayati dan diamalkan dalam setiap tingkah laku individu. Akhir sekali, 98.2% bersetuju dengan mengamalkan kesopanan dan kesusilaan telah menjadikan responden lebih terbuka dalam menghormati kaum lain, manakala 1.8% tidak bersetuju. Dari analisis ini menunjukkan belia kampung anak ikan majoriti bersetuju dengan mengamalkan kesopanan dan kesusilaan lebih terbuka mereka dalam menghormati pelbagai kaum dan bangsa lain di Malaysia ini. Seterusnya, berdasarkan soalan 9, responden rata-ratanya bersetuju bahawa pemilihan seorang idola ataupun role model perlulah mempunyai sikap yang baik. Antara contoh sikap yang baik iaitu mereka suka membantu orang lain dan seseorang yang bersikap rendah diri. Hal ini adalah kerana idola mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan belia. Jadi, sikap yang baik akan mendorong belia yang positif dan bermoral. 100% responden percaya bahawa mampu menyumbang kepada keharmonian kaum melalui sikap sopan dan susila. Kesemua responden yang ditemui mengakui prinsip kelima rukun negara dapat membentuk jati diri sebagai warga negara Malaysia yang mengamalkan adab dan adat timur. Majoriti responden ini mengatakan bagi menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan, ia perlulah dihayati dan diamalkan dalam tingkah laku sehari-hari. Namun, ada segelintir responden yang berpandangan sebaliknya. Pandangan ini meskipun minoriti, namun boleh memberi kesan yang besar dalam tempo jangka masa panjang. Ini kerana tingkah laku berulang-ulang akan membentuk tabiat yang baik dan akhirnya budaya dalam masyarakat. Asasnya, sebagai seorang belia, memerlukan suri tauladan yang menjadi contoh dan ikutan masing-masing. Seterusnya, 98.2% yakin bahawa cabaran penghayatan kesopanan dan kesusilaan adalah berpunca daripada dalaman berbanding luaran. Hal ini dapat dikatakan kerana mereka berpendapat bahawa diri sendiri merupakan cabaran besar yang paling sukar untuk dihadapi. Sebagai contoh, kurangnya nilai murni dalam diri dapat mudah terpengaruh dengan anasir luar. Manakala 1.8% responden memilih sebaliknya, iaitu cabaran penghayatan kesopanan dan kesusilaan adalah berpunca daripada luaran berbanding dalaman. Hal ini disebabkan oleh budaya dari luar negara pada hari ini sangat berkembang maju di dalam negara. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya budaya mudah berubah, terutama dalam golongan remaja. Sebagai contoh, pengaruh musik populer dari Korea Selatan atau lebih dikenali K-pop berjaya menambah hati penggemar musik di dalam negara. Selama 100%, para belia di kampungan ikan mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan dengan cara tidak menyebarkan berita-berita palsu, fitnah maupun isu-isu yang sensitif di media sosial. Hal ini bertujuan demi menjaga perasaan serta maruah keluarga mereka serta diri mereka sendiri daripada dihina serta dipandang serong oleh masyarakat di luar sana yang sering kali mempercayai fitnah atau berita-berita palsu yang dilemparkan terhadap seseorang individu itu dengan mudah dan cepat. Manakala seramai 96%
para belia di kampungan ikan yang menggunakan tutur kata yang baik, lemah lembut serta sopan dalam berbual atau berbicara dengan individu, tidak kira di media sosial maupun di alam maya. Hal ini kerana mereka mempunyai sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Misalnya, orang yang berbual atau berbicara dengan mereka adalah ibu bapa mereka maupun orang yang lebih berusia daripada mereka, serta individu tersebut mempunyai pengaruh atau pangkat serta kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka. Oleh itu, mereka akan lebih menggunakan tutur kata yang lebih baik berbanding dengan mereka sedang berbual atau berbicara dengan kawan-kawan mereka atau yang sebaya dengan mereka. Menurut kajian yang dilakukan, kami mendapati bahawa golongan belia di kampung anak ikan masih lagi mengamalkan prinsip rukun negara, terutamanya prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan ini masih dipegang utuh oleh golongan belia di kampung anak ikan bagi membentuk pribadi yang mulia. Sampai itu, penduduk kampung anak ikan juga sangat baik dan ramah, serta golongan belia di kampung tersebut juga banyak membantu kami dalam memberi maklumat untuk menyiapkan tugasan kami ini. Oleh itu, saya berharap agar golongan belia di kampung anak ikan terus menghayati prinsip rukun negara di mana saja mereka berada, bagi mengekalkan perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia.